الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah tuan-tuan, seperti mana yang kita maklum, kita akan sambung pengajian kitab kita, iaitu kita mulakan dengan modul yang pertama, modul fiqh ataupun kitab fiqh Sulamus Sibyan, muka surat 13 dalam tajuk baru, iaitu syarat sah dan harus taklid. Itu antara topik yang terakhir pendahuluan kitab kita, topik yang terakhir dalam pendahuluan kitab yang agak panjang, lebar, membincangkan beberapa perkara basic dalam modul fiqh. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk tajuk yang pertama dalam modul fiqh, iaitu Kitabus Salah. Itu bulan depan. Kita akan habiskan minggu ni syarat sah dan harus taklid. Kita dah tahu sebelum daripada ni hukum taklid, wajib kita taklid mana-mana satu daripada 4 mazhab yang mu'tabar, yang diakui sah oleh seluruh para ulama. Yang kedua, kita dah belajar tentang dalil ataupun hujah. Kenapa wajib kita taklid? Dalil daripada, ada 3 dalil yang dikemukakan oleh musannif ini. Pertamanya dalil daripada Quran, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua dalil daripada hadis, dan yang ketiga dalil daripada nas ulama di dalam kitab Tanwirul Qulub. 3 dalil untuk menyokong hujah yang mengatakan wajib kita taklid mana-mana satu daripada 4 mazhab. Jadi kita tuan-puan, kita taklid mazhab kita, iaitu mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Baik, boleh ataupun tidak untuk kita nak tukar, kita nak tukar kepada mazhab lain? Jawab dia boleh, tapi ada terma dan syarat dia. Ada 6 syarat untuk kita tukar kepada mazhab lain. Walaupun nampak mudah tuan-puan, boleh tukar bila-bila. Subuh cara Imam Syafi'i, Zuhur cara Imam Maliki, Asar cara Imam Hanafi, Maghrib cara Imam Ahmad bin Hanbal, Isyak kembali balik kepada Syafi'i, boleh. Tetapi mesti kita tahu beberapa syarat. Ada berapa syarat yang kita kena tahu sebelum kita tukar mazhab lain? Mesti kita tahu 6 syarat. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, syarat sah dan harus taklid. Yani syarat sah, syarat untuk amalan kita diterima, itu mana sah. Syarat untuk Allah menerima sebaran amalan kita, dan harus dan boleh taklid, yani niat taklid mana-mana satu daripada mazhab lain. Itu tajuk dia. Bermula syarat sah dan harus taklid itu 6 perkara ataupun 6 syarat. Bermula syarat sah, yakni syarat untuk Allah menerima amalan kita, dan harus, yakni boleh untuk kita niat ikut. Taklid itu mana niat ikut mana-mana satu daripada 4 mazhab. 6 perkara, yakni 6 syarat untuk kita follow, barulah amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu-satu mazhab.
Walaupun keempat-empat mazhab kita dah bincang, kesemuanya empat-empat mazhab ini bersumberkan ataupun sampai kepada Nabi. Tetapi kita mesti pilih mana-mana channel daripada empat ini. Walaupun empat-empat ini networking dia terus menerus kepada Nabi ataupun sampai susur galurnya kepada Nabi, tetapi kita mesti pilih mana-mana satu. Yang pertama daripada 6 tuan-puan, kita akan settlekan ke 6 perkara. Pertama daripada 6 syarat untuk kita bertukar mazhab, mesti mengetahui ia orang yang nak niat taklid akan masalah ataupun isu ataupun kes yang hendak ia seseorang taklid itu mu'tabar, yakni diakui sah. Mu'tabar ni diakui sah ataupun diambil kira. Itu makna mu'tabar, yakni diakui sah di sisi mazhab yang kita nak follow. Tu kita kena tahu. Mestilah kita tahu isu ataupun masalah yang kita nak taklif itu mu'tabar, yakni diakui sah di sisi mazhab yang ia hendak taklif itu, dengan ikut syarat-syarat dan rukun-rukun pada mazhab yang ditaklif itu. Dia tahu isu ini mu'tabar, kemudian dia ambil kira ataupun dia follow syarat dan rukun yang ditetapkan dalam mazhab yang kita nak taklid itu. Maka kenalah ketahui syarat-syarat. Maka ni kesimpulan dia, apabila disyaratkan untuk kita tukar mazhab lain dalam satu-satu isu tu, kita kena tahu bahawa isu yang kita nak follow, kita nak ikut ini adalah mu'tabar dalam mazhab yang kita nak ikut. Dan kita kena akur ataupun kita kena follow syarat dan rukun yang telah ditetapkan di dalam mazhab yang kita nak follow itu. Kesimpulan dia, maka kenalah ketahui syarat-syarat dan rukun-rukun dan apa-apa yang jadi batal. Tiga benda basic yang kita kena tahu. Pertamanya syarat sah, yang keduanya ialah rukun, yang ketiga perkara yang membatalkan ibadat. Kalau kita nak solat tuan-puan cara al-Imam Hanafi, kita kena tahu syarat sah sembahyang di sisi Imam Hanafi, rukun sembahyang di sisi Imam Hanafi, dan perkara yang membatalkan sembahyang di sisi Imam Hanafi. Ini kita boleh tukar. Kita boleh pilih nak solat cara Imam Hanafi, tapi dengan syarat hukum ataupun hukum solat yang kita nak implement ini mesti mu'tabar di sisi mazhab Hanafi, dan kita mengambil kira ke semua perkara basic melibatkan syarat, rukun, dan ketiganya perkara batal. Contoh tuan-puan, dalam mazhab kita syarat sah dia ada 9 syarat sah. Maksud syarat sah ni syarat untuk Allah menerima ibadat kita. Solat kita ini untuk Allah Ta'ala terima, mesti kita lakukan ataupun kita clearkan 9 syarat. Yang kedua, rukun di dalam mazhab kita dia beza. Rukun dalam mazhab kita ada 13 ini rukun dalam mazhab kita, tanpa mengambil kira pandangan yang kata ada 16 rukun. Masyhur mu'tamadnya adalah 13. Dan ada apa lagi kita mesti fokus dan kita mesti cakna, iaitu syarat setiap rukun, tata cara kita nak implement setiap rukun mesti juga kita ambil kira. Cara untuk kita rokok, dia ada cara dia mengikut mazhab kita. Cara untuk kita i'tidal, ada cara dia yang dimodulkan dalam kitab fiqh. Cara nak sujud, ada cara yang mesti kita akur dan follow terma yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga tuan-puan, kita mesti tahu dalam mazhab al-Imam Syafi'i perkara yang batal. Dalam kitab kita ni agak detail tuan-puan, ada 41 perkara yang membatalkan solat kita.
Dan kitab lain lebih kurang ada 11, lebih kurang ada setengah kitab 9 saja, ada setengah kitab 11, tapi kitab kita ni agak detail, 41 perkara yang boleh membinasakan pahala solat, kena repeat balik, qada balik. Baik, 3 benda basic. Kalau kita nak solat cara Hanafi, maka kita mesti tahu 3 benda ini. Settle. Yang kedua, dan terma yang kedua ataupun syarat yang kedua untuk kita tukar mazhab lain, dan keduanya adalah taklif sebelum jatuh, yakni sebelum berlaku berbuat hukum ataupun masalah ataupun kes. Apa dia tuan-puan poin di sini? Taklif itu, niat taklif itu sebelum kita buat, sebelum kita praktik, sebelum kita implement. Jangan kita buat dulu baru kita niat, tidak sah. Niat taklif sebelum kita lakukan ibadat itu. Jangan buat dulu barulah kelita, oh aku taklif mazhab Hanafi, walaupun ibadat itu kita niat kerana Allah Ta'ala, niat kerana Allah Ta'ala, tapi tata cara itu kita ikut susunan Hanafi, tak diterima oleh Hanafi. Kerana sebelum kita buat niat itu, sebelum kita niat melakukan ibadat, kita tak niat ikut mazhab Hanafi. Kerana yang kita ikut ni tuan-puan, tata cara yang disusun oleh Imam Hanafi, bukan disusun oleh Imam Syafi'i, bukan disusun oleh Maliki. Maka kita kena niat mazhab Hanafi. Contoh macam mana tuan-puan yang popular? Contoh, kita majoriti negara kita tuan-puan mengeluarkan zakat mengikut Imam Hanafi. Dalam bab urusan harta benda, majoriti negara kita dan Nusantara mereka beramal dengan mazhab Maliki dan Hanafi. Begitu juga dalam urusan zakat, zakat fitrah dan zakat harta benda, maka mereka mengikut pendapat Imam Malik dan juga Imam Hanafi. Imam Hanafi tuan-puan sah mengeluarkan zakat badan ataupun zakat nyawa, dia panggil zakat fitrah. Zakat fitrah tu merujuk kepada zakat nyawa, zakat badan kita. Selagi ada nyawa, selagi tu mesti dibayar setahun sekali. Maka zakat nyawa ini, kalau Imam Syafi'i mesti keluar dengan makanan asasi penduduk tersebut. Kalau jagun, jagun. Kalau beras, beras. Kalau barli, barli. Kalau gandum, gandum. Penduduk negara kita ini makanan asasi kita beras, maka kita mesti mengeluarkan zakat nyawa kita yang kita bergantung untuk hidup dengan asasinya beras. Maka kita mesti mengeluarkan beras. Tidak sah mazhab Syafi'i mengeluarkan selain daripada beras. Mengeluarkan duit tidak sah. Mengeluarkan nilai selain daripada duit juga tidak sah. Tetapi mazhab Hanafi tuan-puan, mazhab Hanafi zakat fitrah sah dikeluarkan dengan nilai ataupun dengan duit. Maka sebelum kita mengeluarkan dengan duit tuan-puan, tata cara dia mesti kita niat terlebih dahulu. Pertama, kita akur kepada terma yang pertama. Apa dia terma yang pertama? Isu yang kita nak ikut ini mengeluarkan zakat. Keluar zakat tu dia panggil kes ataupun isu ataupun masalah yang kita nak ikut. Mu'tabar di sisi mazhab Hanafi. Keluar cara-cara keluar zakat itu mu'tabar di sisi Hanafi, mengeluarkan dengan duit. Boleh ke tidak? Boleh, kita nak ikut. Maka terma kedua, syarat kedua, sebelum kita ikut mesti kita niat. Macam mana niat? Terlintas di hati kita, aku taklif mazhab Hanafi. Barulah kita niat ketika bertemu dengan amil, ketika bertemu kita ataupun kita direct tuan-puan, direct secara personal, ketika kita hulurkan, kita niat inilah zakat fitrah yang wajib ke atasku dan tanggungan aku bagi tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu dia punya cara dia. Tetapi di negara kita ni tuan-puan, sebab dia assume majoriti rakyat dia dah tahu, sebab tu dia tak berapa highlightkan cara-cara ini. Di Pekat Jabatan Agama Islam dia tak ada, maksudnya dia tak akan highlightkan okey niat
mazhab Maliki. Kerana keluar zakat duit ini bukan Syafi'i, ini Maliki. Dia tak mention begitu pun tuan-tuan tak apa, kerana kita dah tahu. Dia maklum semua jemaah ini dah tahu. Tapi kita recall balik ni, kita kena orang panggil, kena ingat balik, kena refresh balik ilmu-ilmu basic ini, supaya amalan kita tak sia-sia. Kalau tidak, kalau tak niat tak sah. Bukan tak niat keluar zakat, niat keluar zakat tapi tak niat channel. Kena pilih dulu channel tu. Kenapa tidak sah? Kerana kita Syafi'i kita tak perlu niat dah. Kita nak bertukar kepada iman lain, kita kena niat. Kenapa? Kerana yang kita follow ini cara susunan yang disusun oleh Maliki ataupun disusun oleh Hanafi, bukan disusun oleh Syafi'i. Sebab itu perlu kepada niat. Baik, dan jangan jadi sudah batal pada mazhabnya baru niat taklid mazhab yang lain. Mana contoh dia? Seperti ia ada wudu, maka ia sentuh isteri, maka batal wudu pada mazhabnya. Kemudian baru ia niat taklid mazhab Hanafi, maka iaitu tiada sahnya, tidak sah niat taklid tersebut. Contoh kita bagi tadi, zakat selepas dia keluar zakat siap baru dia niat, tidak sah. Ataupun contoh di sini Tuan Guru bagi contoh, ambil wuduk cara Syafi'i, perkara batal wuduk dia sentuh dengan isteri, di sisi Syafi'i batal, di sisi Hanafi tak batal, di sisi Maliki tak batal. Sentuh kulit dengan kulit perempuan yang mahram, perempuan yang harus berkahwin, tak batal di sisi Hanafi, tetapi Syafi'i batal. Walaupun ayat yang sama, mereka berempat ini faham. Ini dia orang panggil apa? Ijtihad. Empat mazhab ini menggunakan ayat yang sama. Mereka berbeza pandangan pada masun, pada sentuh kulit. Pada masun itu, pada sentuh kulit itu, di sisi Hanafi kata maksud sentuh di sini ialah jima, baru batal wudu. Maksud sentuh di sini di sisi Syafi'i bertemu kulit dengan kulit. Apabila sentuh dengan isteri kita, kita malah nak ambil wuduk lain, kita kata tak apa, aku taklid mazhab Hanafi, tak batal. Mudah dia. Itu dia panggil bermudah-mudah dengan mazhab. Maka tak boleh. Sebelum ambil wuduk tu dia kena taklid awal, dan ambil wuduk itu mengikut tata cara Hanafi. Kalau Hanafi wajib, dia kena wajibkan. Macam kita dah sebut 2-3 bulan lepas. Kalau Syafi'i sunat menyelat-nyelati, menggosok, ini sunat di sisi Syafi'i, tetapi di sisi Hanafi wajib. Kalau kita nak solat cara Hanafi, kita kena menyelat-nyelati, ataupun kita main kita gosok. Baik, yang ketiga syarat yang ketiga untuk tukar mazhab, tiada mengikut yang mana-mana mudah. Dia panggil tidak mengambil mudah, tidak mengambil hukum yang mudah, tidak melakukan perkara-perkara yang mudah. Mana contoh dia? Maksud mudah ini, dia pilih masalah yang mudah, menyebabkan amalan dia amalan dalam satu ibadat dia akan jadi rojak ataupun bercampur mazhab dalam satu ibadat. Tu dia panggil, dia pilih hukum yang mudah untuk mengelakkan daripada menyusahkan dia mencampurkan satu ibadat beberapa mazhab, dan dia ambil yang mudah untuk mengelakkan daripada ibadat dia batal. Tu dia panggil tasamuh, mudah dengan hukum, dengan mencampurkan beberapa mazhab dalam satu qadiyah, dalam satu ibadat. Seperti ia mengambil wuduk, sapu sedikit daripada kepala ikut mazhab Syafi'i. Jadi poin dia di sini tuan-tuan, termain ketiga ini, iaitu dia mencampurkan beberapa mazhab dalam satu hukum ataupun dalam satu ibadat. Kenapa dia campur? Kerana dia mengambil hukum yang mudah untuk memudahkan dia melakukan ibadat, nak mengelak daripada perkara batal. Mana contoh?
Seperti dia mengambil wuduk, sapu sedikit daripada kepala, mengikut mazhab Syafi'i. Tengok tata cara dia mengambil wuduk, dia sapu sedikit kepala, itu cara Syafi'i. Dan sembahyang tiada baca basmalah, tidak membaca basmalah pada iman. Ini nisbah iman. Basmalah ni iaitu Bismillahirrahmanirrahim pada Fatihah. Kenapa? Kerana di sisi Hanafi tiada wajib membaca bismillah pada bacaan Fatihah, tapi wajib Fatihah. Di sisi Hanafi pun wajib Fatihah, di sisi Syafi'i pun wajib Fatihah, cuma cara pengiraan ayat mereka berbeza. Kalaulah di sisi Syafi'i, basmalah itu dikira ayat Fatihah, dikira ayat pertama. Tetapi Hanafi tidak. Hanafi dikira Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah itu sunat di sisi mereka, tapi wajib di sisi kita. Ataupun munfarid ataupun nisbah orang yang sembahyang seorang diri, mereka tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana dia taklid mazhab Hanafi. Kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ila akhir waladdallin. Sama. Tetapi kita sepatutnya kita ambil cara wuduk cara Syafi'i, sepatutnya solat cara Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim. Tapi oleh kerana dia nak mudah, nak ringkas, hak mana yang ringkas yang tu dia nak. Dia tak kira pahala. Nak kira bagi lepas tanggungjawab. Dia nak bagi lepas tanggungjawab, bukan nak kira pahala tuan-puan. Orang kira pahala ni orang yang ada kesedaran civic yang tinggi dalam fiqh. Lepas tu kena agak matam dalam fiqh. Matam dalam fiqh ni maksud tuan-puan sehingga timbul di hati kita kesedaran yang tinggi untuk kira jana pahala semaksimal mungkin. Itu mesti kita kena ilmu fiqh bagi orang panggil matam dalam minda kita. Barulah dia merangsang kita, membantu kita untuk setiap perbuatan kita akan fokus kepada pahala. Bukan sakat pahala, ganda, ganda dan ganda. Tetapi orang yang agak slow ataupun agak kurang kesedaran dalam bidang fiqh, menyebabkan dia rasa jas untuk lepas tanggungjawab. Soal pahala lain kira, maka dia akan cari yang paling mudah. Macam kita tuan-puan, solat tarawih kita. Solat tarawih kita ni kita cari angka yang paling rendah lah. Nasib baik ada 8. Kalau ada 2 tu buat 2 kita. 20 tu orang yang betul-betul lawan, mujahadah, lawan nafsu dia sehingga boleh buat 20. Tu pun dia akan orang panggil cekap lah. Dia akan cari secara ni orang panggil orang yang nampak profesional dia tapi kurang dari sudut kesedaran fiqh. Iman baca nak habis baru dia bangkit. Allahu Akbar, iman rukuk. Ini cekap. Dia kira nak bagi cukup lah. Iman Allahu Akbar. Tu pun nasib baik iman dia tu, iman tu pun dah ekspres. Iman tak baca doa iftitah. Walaupun sunat tuan-puan, baca doa iftitah tetap sunat. Tapi nak jaga jemaah di belakang takut lama baca doa iftitah. Kalau iman baca doa iftitah pun, iman pilih yang ringkas. Kan doa iftitah ada 2. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu satu. Yang afdal combinekan 2 riwayat. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda sampai habis. Doa iftitah ni tuan-puan dia ada 2 standard pahala. Pertamanya pahala sunat, yang kedua pahala afdal. Kalau kita nak tapak afdal doa iftitah baca 2. Baca wajjahtu sampai habis. Kalau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, 1 dapat pahala sunat membaca doa iftitah. Nak afdal wajjahtu wajhi lillahi. Jadi iman ni pun dia meraihkan jemaah, dia tak baca doa iftitah. Terus waladdallin, Bismillahirrahmanirrahim, lazim baca surah lazim. Jadi dia tahu, iman jemaah di belakang ni dia tahu intonasi makmun, intonasi imam, ada tanda-tanda imam dah nak rukuk baru dia bangkit. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, imam pun rukuk. Dia pun rukuk lah sebab dia tahu itu masbuk, wajib rukuk.
Fatihah saya ini ditanggung oleh imam, tak perlu saya baca. Ini orang yang profesional. Profesional nampak bagus. Dia kata, ustaz, inilah cara yang orang panggil apa, teknik simple, dan kita boleh tak penat kita buat kerja. Dia tak kira pahala, dia kira teknik simple. Kalau teknik simple ganda pahala, yang tu kita nak. Simple buat, pahala berganda. Okey. Tapi ni teknik simple, pahala pun simple. Sebab dia masbuk. Dia tahu dia mengaji fiqh. Masbuk. Maknanya tuan-puan, apabila tuan-puan boleh tunggu imam nak rokok pun tuan-puan naik. Boleh? Cuma makruh saja. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, rokok. Apabila makmum imam rokok, wajib kita rokok. Fatihah kita itu ditanggung oleh imam. Maksudnya memadai bacaan Fatihah kita dibaca oleh imam. Okey, settle. Itu nak cerita tuan-puan orang yang kurang kesedaran fiqh. Orang yang ada kesedaran fiqh minded dia akan melihat kepada peluang yang Allah tawarkan. Ada peluang, terus dia akan rebut peluang. Sama ada sunat ataupun peluang afdal, lebih-lebih lagi peluang yang paling afdal, dia tidak akan lepaskan. Itu dipanggil fiqh. Dan makmum tiada baca Fatihah. Makmum tiada baca Fatihah. Tadi imam ataupun munfarid tak baca basmalah. Imam ataupun sembahyang seorang diri, dia tak baca basmalah. Dia baca alhamdulillah terus. Basmalah tu maksud dia bismillahirrahmanirrahim. Dan makmum tiada baca Fatihah ikut mazhab Hanafi. Di sini tuan-puan, kalau kita tak belajar fiqh cara mazhab, dia akan timbul kekeliruan. Kalau tuan-puan biasa dengar antara polemik di masa ataupun di masyarakat sekarang ini, ada golongan asatizah yang mengambil kesempatan untuk mengganggu perpaduan masyarakat mazhab Syafi'i. Dia melontarkan satu pendapat. Dia kata ada hadis yang mengatakan bahawa jamaah ataupun makmum tidak wajib membaca Fatihah. Makmum tidak wajib membaca Fatihah. Dia tanpa dia mendetailkan, dia sebut hadis saja, tanpa dia mendetailkan hadis ini diriwayatkan ataupun mengikut mazhab Hanafi, Maliki ataupun Ahmad bin Hanbal ataupun Syafi'i. Sebenarnya tuan-puan, itu adalah mazhab Hanafi, tak wajib makmum membaca Fatihah. Memadai dia mendengar Fatihah iman saja, sunat dia baca Fatihah. Tetapi kita tuan-puan wajib baca Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i wajib makmum membaca Fatihah, dan sunat makmum mendengar surah yang dibaca oleh imam. Hanafi sunat makmum mendengar Fatihah yang dibaca oleh imam, dan sunat makmum mendengar surah yang dibaca oleh imam. Nampak tak perbezaan mazhab? Inilah kalaulah kita dengar pendapat itu, lalu netizen lah yang menjadi mangsa. Dia kata rupanya ada hadis. 40 tahun dah kita hidup tak bertemu hadis ni. Maka dia pun beramal lah. Tanya dia mazhab mana? Dia kata saya Syafi'i lah ustaz. Takkan Hanafi kot. Syafi'i. Tapi dia kata kenapa tak baca Fatihah jadi makmum? Kan ada hadis. Ada pendapat yang tak wajib baca Fatihah, yang kita duk baca selama ni tu tak apalah, bacalah. Tapi nak cerita tak wajib baca Fatihah, ini tuan-tuan bahaya apabila kita mencampur adukkan mazhab. Sebab itulah kalau ulama dulu tuan-tuan, dia agak solid, dia agak orang panggil clear dan jelas. Dia agak menekankan mazhab supaya tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat awam seperti kita yang tak tahu hadis daripada mana sumber dia. Hadis itu dikumpulkan oleh Imam Nasa'i, hadis itu direkodkan oleh Imam Bukhari, hadis itu direkodkan oleh Imam Muslim, tetapi tak tahu siapa yang mentarjihkan.
Siapa yang mengeluarkan modul yang mengatakan imam makmum tak wajib Fatihah. Baik tuan-tuan, ketiga-tiga isu ini, maka jawab dia, tiada sah sembahyangnya. Isu pertama, dia mengambil wuduk cara Syafi'i. Yang kedua, dia solat tak baca bismillah ikut Hanafi. Yang ketiga, dia sebagai makmum, dia tak baca Fatihah. Kenapa? Karena dia taklid mazhab Hanafi. Dalam satu ibadat, dia mencampurkan 3 mazhab. Jadilah ibadat itu ibadat yang rojak, campur aduk mazhab. Satu ibadat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketiga-tiga itu sumbernya Nabi, sumbernya satu, tetapi kena clearkan satu-satu. Nabi ini dia buat satu-satu. Ada time yang dia baca Fatihah, ada time yang dia baca basmalah, dan ada time yang dia tak baca basmalah. Tetapi ingat, cara mengambil wuduknya kena ikut cara dia. Tak boleh kita asingkan package. Ini package ya. Kalau package kalau ibadat yang ada package, kita mesti selesaikan dalam satu package. Mazhab Syafi'i kita selesaikan dalam satu package. Baik, yang keempat tuan-puan. Jadi 6 semua. Dan keempatnya imam, yakni mazhab yang diikut itu, yang diakui sah mujtahidnya. Apa maksud mazhab yang kita nak follow itu mesti diakui sah mujtahidnya? Itu semua ulama mengakui sah. Semua ulama-ulama, bukan ulama hari ni, ulama-ulama mengakui bahawa mazhab yang kita nak follow ini adalah mazhab yang mu'tabar, yang diakui sah di kalangan majoriti ulama. Tu. Seperti mana yang kata ulama mu'tabar yang boleh diikut? Seperti Syafi'i, Al-Imam Hanafi, Al-Imam Maliki, Al-Imam Hambali. Maka tiada sah taklid orang yang tiada sah mujtahidnya. Lahirlah, maka ini dipanggil tafriq ataupun keputusan daripada poin yang pertama, wajib ikut imam yang sah. Maka lahirlah keputusan hukum tiada sah niat mengikut orang, jadi imam yang tiada sah mujtahidnya. Mujtahid ini tiada sah usaha yang dikeluarkan oleh mereka sehingga keluarnya hukum. Kenapa tak sah hukum yang dikeluarkan oleh mereka ini? Kerana mereka tidak mendapat kelayakan orang yang boleh mengeluarkan hukum berpandukan kepada Quran dan hadis. Orang yang nak mujtahid ni tuan-tuan, mujtahid mutlak. Mujtahid ni orang yang berusaha memahami Quran dan hadis tanpa refer kepada mana-mana. Dia faham. Macam Imam Hambali, walaupun murid guru dia Syafi'i, tetapi dia faham. Sehingga Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i yang recommend, tak wajib dia ikut Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Malik. Imam Malik yang recommend Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan haram, kata Imam Syafi'i, mengikut ijtihad yang dikeluarkan oleh Imam Malik. Kenapa? Karena kepakaran yang dimiliki oleh Imam Syafi'i mampu memahami Quran dan hadis, mampu mengeluarkan hukum berdasarkan kepada Quran dan hadis. Sehingga guru mereka sendiri yang memberikan recommendation, bukan orang biasa. Imam Malik recommend Imam Syafi'i tak wajib follow dia. Imam Syafi'i recommend murid dia Imam Ahmad bin Hanbal. Itu cara tradisinya. Mana contoh tak sah kita ikut mujtahid yang tak sah tuan, walaupun orang panggil dia ni mujtahid? Mana contoh? Seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Muhammad Abdul Wahhab, Wahabiyun. Tu Wahabi tu nisbah dia lah. Ulama pada zaman Syekh Abdul Wahhab
berkumpul nak test Syekh Abdul Wahab ni, adakah dia mujtahid mutlak? Test, tanya Muhammad bin Abdul Wahab dalam surah Al-Waqi'ah. Dalam surah Al-Waqi'ah ada berapa ayat hakikat dan ada berapa ayat majaz gagal dijawab oleh Syekh Abdul Wahab. Ini antara ilmu yang mesti dikuasai oleh mujtahid mutlak untuk memahami Quran, kerana bahasa Quran adalah bahasa yang tinggi nilai kesusteraannya. Antara nilai sastra yang ada pada Quran, ada ayat itu ayat hakiki dan ada ayat itu ayat majazi. Kita biasa ni tuan-tuan tengok sekadar zahir ayat kita terus faham. Tidak. Dalam satu-satu ayat ada majazi dan ada ayat yang hakikat sebenarnya yang Allah nak. Itu mesti kita tahu. Maka kesimpulan yang ulama buat pada zaman Syekh Abdul Wahab, ulama mengeluarkan satu statement bahawa Syekh Abdul Wahab tidak mendapat title mujtahid mutlak, tak boleh ikut pahaman ataupun hukum yang dikeluarkan oleh Syekh Abdul Wahab Wahabi. Walaupun ramai orang ikut terpulang kepada mereka, kita tak boleh larang mereka. Kita jangan kata kenapa Wahabi ni, kenapa ramai dah terpengaruh dengan Wahabi. Biasalah kerana dia percaya. Ini kepercayaan masing-masing. Dia kata kenapa tanya Wahabi, dia kata Syekh Ibnu Taimiyah ini mujaddid ataupun orang yang cuba untuk orang lakukan transform di dalam hukum Islam. Itu dia panggil mujaddid. Sebab itulah ramai tuan-tuan yang mengikut pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah, yang dikeluarkan oleh Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab ini anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Dan kisah dia, Ibnu Taimiyah ini asalnya dia mengikut mazhab Hambali. Yang follow Hambali itu tak menjadi pertikaian. Tetapi yang dipertikaikan oleh para ulama, bukan kita yang pertikai. Para ulama zaman mereka mempertikaikan ialah ada hukum yang bukan dikeluarkan oleh Hambali tapi dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah. Itu yang menjadi isu, bukan isu Syekh dia mengikut Syekh ataupun dia mengikut Imam Hambali. Baik, settle. Sebab itulah kalau tuan-tuan perhati, orang Wahabi ni fiqah dia banyak sama persamaan dengan Hanafi, Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Fiqah dia. Kenapa? Kerana sejarah dia, tokoh yang menyusun mazhab Wahabi ni ialah Ibnu Taimiyah. Sebab Ibnu Taimiyah ni dipengaruhi oleh mazhab Hambali. Sebab asal dia memang diikut mazhab Hambali. Sebab tu fiqah dia, tuan-tuan tengok, fiqah dia banyak mazhab Hanafi dan Hambali. Banyak. Kita biasa dengar banyak-banyak isu. Isu terbaru ini, kalau tuan-tuan biasa dengar, isu yang tersilap azam 3 minit awal. Mazhab Syafi'i tuan-tuan tetap dalam kitab basic, tak perlu belajar kitab tinggi tuan-tuan. Kitab basic pun dijelaskan. Dia beza di antara kita terlupa makan dengan tersilap. Beza. Terlupa makan, memang terlupa makan pun panggil tersilap makan. Kenapa tersilap? Sebab terlupa diri dia puasa. Itu tak batal dalam mazhab kita. Tetapi kalau tersilap makan, itu kita sangkakan dah azan, tiba-tiba realiti sebenarnya masih belum azan. Tapi kita tahu, kalau tak tahu sampai bila pun tak menjadi kesalahan. Dalam mazhab Syafi'i, apabila salah yang nyata kesalahan itu, kalau kesalah yang tak nyata tak apa, dimaafkan. Tabayyanul khata', ini kaedah yang umum dalam mazhab kita. Apabila kesalahan dalam ibadat itu nyata, kita tahu,
maka wajib qada, tapi tak haram. Tak haram buka puasa awal, tapi wajib qada. Wajib qada. Tetapi ada yang mengatakan bahawa kalau tersilap tak wajib qada. Kenapa? Kerana tersilap. Dibawalah pahaman-pahaman, pendapat-pendapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dia main hadis je. Dia tak ada kitab. Dia tak bawa kitab yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab. Jarang. Walaupun kitab Syekh Abdul Wahab pun ada. Ibn Taymiyah banyak kitab tuan-puan. Dia ada fatwa Ibn Taymiyah 21 jilid. Ibn Taymiyah ni sebab tu orang angkat dia sebagai Syekhul Islam. Orang angkat, orang julan, orang sanjung tinggi kehebatan Ibn Taymiyah. Kenapa? Dia ada fatwa Ibn Taymiyah 21 jilid, mengeluarkan fatwa dia sendiri berdasarkan kepahaman dia. Ada fatwa Imam Nawawi tuan-puan, tetapi Imam Nawawi bukan mengeluarkan fatwa sendiri, tidak. Berdasarkan apa yang dia faham, dia tarjih daripada hukum yang dikeluarkan oleh Al-Imam Syafi'i. Beza tuan-puan, sangat jauh beza dia. Walaupun kedua-dua ni fatwa Imam Nawawi dalam mazhab kita. Banyak tuan-puan Imam Nawawi yang kita follow. Contoh tuan-puan, contoh selepas zuhur kita makruh bersugi. Sekejap lagi tuan-puan, kita ada masa lebih kurang 2 jam lagi untuk sunat bersugi. Sunat gosok gigi fi kulli hal, tiap-tiap masa, berdiri, tidur, ketika berdiri, ketika duduk, nak tidur, bersugi tiap-tiap hal. Walaupun Ramadan sunat, tetapi selepas daripada gelincir matahari, ketika itu bertukar hukum bagi orang yang berpuasa. Apa hukum dia? Makruh. Apa makna makruh? Tak gosok gigi itu dapat pahala. Ketika nak gosok gigi tak selesa, dia biasa gosok gigi selalu, nak gosok gigi tak selesa, maka ketika tu dia ingat, aku tak gosok gigi kerana larangan Allah Ta'ala. Larangan apa? Larangan makruh. Dapat pahala tak gosok gigi. Tu simple tuan-puan, nak dapat pahala. Tak buat, dapat pahala tak buat. Tapi kena ada modal lah, kena ada tahulah. Ketika nak buat, nak gosok gigi, terasa tak selesa, masuk bilik air, terlupa, ini Ramadan, ini puasa, dia teringat, maka dia kata, terlintas di hati dia, aku tak nak gosok gigi kerana Allah Ta'ala. Apa makna kerana Allah Ta'ala? Kerana larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Larangan apa dia? Larangan makruh. Tetapi datangnya pendapat Al-Imam Nawawi dalam mazhab kita tuan-puan, dia tarjih hukum, mengeluarkan hukum. Fatwa pendapat dia mengatakan bahawa walaupun selepas daripada gelincir matahari tetap tidak makruh, boleh teruskan. Tetapi pendapat ini dhaif dalam mazhab kita. Dhaif ini mana lemah. Kalaulah kita ni orang yang wara, kita akan utamakan pendapat mu'tamad. Yang mu'tamad, jangan bersugi, jangan gosok gigi, walaupun bau mulut sangat ketara, tak apa. Kenapa tuan-puan poin dia makruh? Kenapa poin makruh? Walaupun tak tahu pun tak apa. Rahsia gosok gigi ni tuan-puan, kenapa Allah larang gosok gigi? Kita tak tahu pun tak apa. Tak perlu kita tahu, tapi tahu itu bonus. Jawab dia tuan-puan, kenapa? Kerana Allah larang menghilangkan kesan ibadat kepada Allah. Ada kaedah tuan-puan, ada formula khusus di dalam mazhab kita. Apa formula dia? Tiap-tiap perbuatan menghilangkan kesan ibadat makruh. Allah tak bagi kita menghilangkan kesan ibadat. Apa dia kesan ibadat? Kesan lahirnya orang melakukan ibadat. Contoh tuan-puan, orang yang berpuasa itu ibadat, maka apabila dia berpuasa, keluarnya apa? Keluar kesan, mulutnya berbau, badannya berbau. Mulut berbau itu adalah kesan ibadat. Jangan hilangkan kesan ibadat daripada badan kita. Kita cuba nak gosok gigi supaya bau mulut kita wangi, bau ubat gigi, maka makruh, larangan. Jadi qaul mu'tamad, jangan gosok gigi, jangan hilangkan kesan ibadat. Kalau tuan-puan, contoh yang kedua, tuan-puan ambil wudu, air yang masih basah di pergelangan tangan, air yang masih mengalir di muka, jangan lap. Kenapa? Kerana itu kesan ibadat. Kalau lap, apa hukum? Makruh.
Biarkan dia kering, kerana inilah ada kesan ibadat. Biar dia kering sendiri. Kalaulah kita sujud, ada kesan-kesan di dahi kita. Bukan kesan hitam di dahi tu. Kesan hitam di dahi sebab kes tonyoh kuat sangat. Ada orang buat tuan-puan nak kesan di dahi tu. Siap tonyoh kuat. Dia jealous tengok, dia kata ada kawan saya ni hebat ibadat dia, ada tumpuk hitam di dahi. Maka kawan ni pun nak cuba nak impikan nak juga tumpuk hitam di dahi. Dia kata tumpuk hitam di dahi itu ibadat. Mungkin dia baca hadis, siapa ada tumpuk hitam di dahi boleh masuk syurga. Tu dia nak sangat tumpuk hitam di dahi. Maksud kesan ibadat apa dia tuan-puan? Ada kotoran-kotoran. Kita sujud ini lama tak vacuum, contoh saja. Lekat habis ni pasir-pasir halus ni. Pasir halus di dahi kita. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia satunya letak tangan ke dahi tu mazhab kita tu mazhab kita Syafi'i. Jangan terpengaruh dengan dakwaan orang lain kata tak sunat, tak perlu buat. Itu mazhab lain. Tu saya kata keliru dia kita dah banyak hari ni. Menyebabkan kita pun dah mula terpengaruh dengan mazhab lain, dengan channel lain. Kita tetap channel kita. Sunat walaupun ada hadis dhaif. Maka ketika mana dia sapu muka tuan-puan, maka dia pun lap muka dia, sapu sekali dengan pasir-pasir, dia rasa berpasir, dia sapu buang. Makruh. Apa maksud makruh? Tuan-puan tak buang itu dapat pahala. Niat aku tak buang, kenapa pasir dia ada di muka? Biarlah dia hilang sendiri, kerana ini kesan ibadat. Itu maksud dia. Dan seterusnya, yang kelima kita baca express tuan-puan. Ya. Contoh Ibnu Khaldun ni dia pengikut dia sama juga. Ibnu Khaldun ni biasanya dia banyak dalam isu-isu haraki. Betul, haraki kita ni banyak ikut pandangan Ibnu Khaldun. Tapi dalam haraki ni tidak menjadi isu haraki tu. Yang menjadi isunya pendapat fiqh tu, kena berjaga. Kebanyakan pendapat Ibnu Khaldun ni sama juga dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Sama je fiqh dia. Dan kelima kita express tuan-puan, saya cuba nak jawab soalan sebelum kita break. Nak jawab soalan kawan kita yang minggu lepas tak sempat jawab lagi. Dan kelimanya, tiada jadi talfiq pada qadiyah yang satu. Ini lebih kurang sama tuan-puan. Talfiq ni maknanya bersusun pada satu masalah. Lebih kurang sama dengan yang isu nombor 5 nombor 2. Mana dia? Seperti mengambil wuduk sapu sedikit daripada kepala ikut Syafi'i dan bersentuh dengan perempuan ajnabiyah ikut Hanafi pada tiada batal wuduk, maka batal wuduknya pada mazhab Syafi'i, dan tiada sah wuduknya pada mazhab Hanafi, maka tiada sah sembahyangnya. Tak sah sembahyang dia. Kenapa? Iaitu wuduk dia wuduk cara Syafi'i, perkara batal wuduk dia cara Hanafi. Kalau tadi tuan-puan dia beza sedikit dengan nombor 2. Di mana beza? Kalau tuan-puan tengok agak nampak sama, dia berbeza. Nombor 2 tadi dalam satu ibadat dia campur mazhab. Nombor 3 pun sama, tapi beza sedikit. Di mana beza? Kalaulah nombor 2 dia campur dalam satu ibadat, campur beberapa mazhab. Ambil wuduk cara Syafi'i, sembahyang tak baca basmalah cara Hanafi, makmum tak baca Fatihah cara Hanafi. Dalam satu ibadat. Ada pun nombor 3 ni tuan-puan sama juga, tetapi dia lebih kecil, lebih terperinci. Dalam satu tu dia combine lagi. Mana contoh tuan-puan? Dalam ibadat ada package wuduk dan package solat. Solat ni pula ada perkara batal solat, ada rukun. Baik, mana contoh yang nombor 3 talfiq ini, nombor 5 talfiq ini? Wuduk dia package wuduk dan solat. Wuduk dia ambil cara Syafi'i, dan perkara batal wuduk juga dia taklid mazhab Hanafi.
dalam satu-satu isu. Kalau tadi dia combine beberapa, yang ni dalam satu lebih spesifik lagi, dalam satu isu tu bab wuduk saja dia combine dah. Ambil cara Syafi'i, perkara batal wuduk pula ikut Hanafi tak boleh. Tu okay. Clear tuan-tuan. Kalau tadi dia tak bukan satu-satu. Tadi ambil cara Syafi'i wuduk, tapi solat itu pula bukan cara Syafi'i. Maknanya dia campur dua. Tetapi nombor 5, satu package tu dia dah combine dah. Wuduk cara Syafi'i, batal wuduk cara Hanafi tak boleh. Dia kena, kalau wuduk cara Syafi'i, perkara batal wuduk juga cara Syafi'i. Settle. Nombor 6 pepelah sekali. Dan keenamnya, tiada barang, tiada perkara yang jadi batal hukum qadi. Pastikan isu yang kita ikut tu tuan-puan tidak menyebabkan hukum yang kita nak follow ni tidak menyebabkan boleh orang panggil tidak menyebabkan membatalkan hukum qadi. Kalaulah hukum yang kita ikut qadi membatalkan hukum qadi, maka tak boleh. Mana contoh dia tuan-puan? Tengok tiada perkara yang jadi batal hukum qadi. Mana contoh? Seperti tolak 3 sekali berlafaz, maka jika qadi hukum boleh rujuk. Nescaya batal hukum qadi itu. Maksud dia tuan-puan, hukum yang kita nak ikut itu hukum yang ijma' ulama sepakat. Sepakat ulama, semua ulama mengatakan sama je hukum. Contoh mana? Semua ulama mengatakan tolak 3 jatuh 3. Kalaulah qadi mengeluarkan, kita nak ikut pendapat qadi mengeluarkan kalaulah tolak 3 jatuh 1 boleh rujuk balik, maka pendapat itu tidak boleh diikut. Pendapat itu tidak sah diikut, walaupun pendapat itu dikeluarkan oleh qadi dalam mazhab dia, tak boleh. Seperti tolak 3 sekali berlafaz, maka jika qadi hukum boleh rujuk, nescaya batal hukum qadi itu kerana menyalahi ijma' sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyalahi tabi'in, orang yang pernah berjumpa dengan sahabat, dia panggil tabi'in. Tabi'in pun mengeluarkan hukum yang sama, tolak 3 jatuh 3. Tolak 3 jatuh 3. Sahabat Nabi kata tolak 3 jatuh 3. Tabi'i kata tolak 3 jatuh 3. Dan lagi, dan menyalahi ulama yang mujtahidin. Ulama 4 mazhab, tu mana mujtahidin. Ulama yang mujtahidin, ulama yang mu'tabar, 4 mazhab. 4 mazhab kata tolak 3 jatuh 3. Sepakat semua. Sahabat kata sama, tabi'i kata sama, 4 mazhab kata sama. Dan juga menyalahi nas daripada Quran. Nas Quran. Maka jawab dia, kalau menyalahi ke semua ni tuan-tuan, maka tiada harus dan tiada sah rujuk. Tiada harus yang ini haram, lagi tiada sah rujuk ataupun nikah balik. Walaupun ada orang beramal tuan-tuan, ada setengah orang beramal di satu tempat, tak nak sebut tempat mana tuan-tuan, di kawasan dia ni, kalau jatuh ataupun suami dia tolak 3, bagi dia boleh rujuk balik, boleh nikah balik. Kenapa? Kerana jatuh 1. Tolak 1 jatuh 1, tolak 2 jatuh 1, tolak 3 jatuh 1. Dia kena 3 kali tolak, campur. Maka haram lagi tiada sah rujuk ataupun nikah balik dengan tiada muhallil. Muhallil ni orang yang menhalalkan. Muhallil ni tuan-puan, orang yang menhalalkan untuk dia berkahwin balik dengan isterinya. Nama dia muhallil. Cuma orang kita je, dia tak nak sebut muhallil, dia kata Cina buta.
Cina yang dapat nama. Asal dia nama muhallil. Muhallil ni orang yang menhalalkan berkahwin semula dengan bekas isterinya selepas ditolak 3. Sebab undang-undang kita tuan-puan, apabila tolak 3, dia akan jatuh 3. Undang-undang dia jatuh 3, dia panggil ba'in kubra. Ba'in ni halangan, tegahan daripada kahwin semula ataupun daripada akad. Ba'in menhalang ataupun terhalang, tertegah daripada akad semula, melainkan, bukan kata rojok pun tak boleh, akad semula pun tak boleh, melainkan setelah isteri kita ini berkahwin lain dan wati walaupun sekali. Tak disyaratkan banyak kali, sekali pun tak apa. Syarat wati. Kalau berkahwin dengan orang lain tapi tak wati, tak dibenarkan untuk dia berkahwin dengan bekas suami dia. Agak ketat. Sebab tu ba'in kubra. Dia ba'in dua-dua. Dalam ba'in munakahat, ba'in sughra dan ba'in kubra. Kubra ni ba'in yang besar. Kenapa besar? Halangan yang besar untuk berkahwin bahan lain. Besar mana? Sehingga kena kahwin lain, isteri bekas isteri ni kena kahwin lain, dan yang kedua syarat kena wati. Jadi itulah yang orang kita buat dulu. Cina buta tu upah, ada orang ambil upah Cina buta. Ambil upah Cina buta, kahwin dengan bekas isteri dia, dia gila tolak tu pana, gila tolak. Kemudian nak balik tak boleh, kena kahwin dulu, maka dia cari siapa yang nak tolong dia. Tu panggil Cina buta. Nak tolong dia, jadi pak sanggup. Pak sanggup macam mana? Tolong kahwin dengan bekas isteri aku sekejap, lepas mau kahwin, mau tolong cerai, aku bayar sekian-sekian harga dia. Ramai orang ambil upah tu kan, buat bisnes tu dulu. Sekali seorang tu bukan ratusan, ribuan kena bayar. Kalau sakat 500 aku tak nak, dia kata. Bayar murah boleh, tapi jadi isteri aku kekal. Tu dia kena bayar mahal tu. Bagi orang cerdik, bayar mahal, dia tetap mahal, lepas tu tak cerai-cerai. Padam muka dia. Dah lah duit dapat, isteri pun dapat. Tak wajib dia cerai. Sah nikah dia, walaupun dia ambil upah tuan-tuan, sah nikah. Dan tak wajib dia cerai. Kalaulah dia ambil upah, sekadar ambil upah, dia kahwin sah, tapi dia tak wati, kerana orang wani dah, bekas suami dia wani siap, mau jangan wati. Maka tak sah tuan-puan. Tidak sah dia kahwin balik. Kenapa? Tak cukup 2 syarat. Hanya 1 syarat saja. Ini dia agak ketat tu, dia panggil ba'in kubra. Tetapi qadi ini menghukumkan boleh, maka tidak boleh diikut. Kerana menyalahi dengan semua. Maka tiada harus dan tiada sah rujuk atau nikah balik dengan tiada muhallil. Dan qadi hukum boleh rujuk atau boleh nikah dengan itu suami, dengan suami itu dengan tiada muhallil. Nascaya hukum qadi itu batal dan berdosa. Bukan saja batal, bahkan berdosa. Dia mengeluarkan hukum yang bertentangan dengan nas, yang bertentangan dengan sahabat Nabi, bertentangan dengan tabi'in, bertentangan dengan ulama 4. Dan berdosa orang yang beramal dengan dia, dengan hukum qadi tersebut. Nak ambil mudah tuan-puan, masuk neraka kerana hadis Nabi, wa man syazza ila nar, sesiapa yang keluar yang tidak mengikut pandangan ulama yang 4. Artinya, dan barang siapa yang keluar yang tidak mengikut pendapat, ini keluarkan ulama mu'tabar daripada barang yang sudah ijma' sahabat Nabi, daripada hukum yang telah dikeluarkan ataupun yang telah diijma' oleh sahabat Nabi, ataupun keluar daripada hukum yang sudah ijma' ulama, nescaya keluar ia mereka itu pergi masuk api neraka, wal-'iyazu billah. Kenapa keluar masuk api neraka? Kita dah bahas dulu tuan-puan, merujuk kepada amalan dia tak sah. Apabila amalan tak sah, banyak mana pun, lama mana pun dia transit di dunia, tapi amalan dia amalan yang tidak menghasilkan pahala, maka akhirnya di akhirat kelak Allah timban pahala sedikit, dosa lebih, maka ke neraka dulu walaupun iman dia ada.
Cuma selamatkan iman, akhirnya iman ada itu dia boleh menyelamatkan dia daripada ke syurga. Selepas dibakar kesalahan dia, suci, bersih, barulah dia akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada neraka untuk pergi ke syurga selama-lamanya. Itu penting akidah kita. Baiklah sekali tuan-puan, muka surat 15, kesimpulan dia, dan setengah daripada barang yang jadi hukum qadi batal seperti nikah muta'ah. Ni nombor 2. Contoh pertama tadi, nikah orang yang dijatuh suami yang tolak 3, kemudian isteri dia ini boleh rujuk balik. Tu satu contoh. Yang kedua, contoh yang kedua seperti nikah muta'ah, nikah kontrak. Nikah kontrak ni tuan-puan, ijma' ulama tidak harus, haram hukum dia, termasuk zina. Sebab tu ramai orang pergi ke Iran semata-mata untuk beramal dengan hukum nikah kontrak. Dia taklid sampai sana, dia di sini mazhab Syafi'i. Sampai sana dia tukar mazhab, dia taklid mazhab Wahabi. Syiah. Mazhab Wahabi hak jenis boleh rujuk balik. Tolak 3 boleh rujuk balik. Tu geng-geng Pak Wahab. Kita sebut jelas lah tuan-puan, mudah nak. Tak payah berlapik-lapik lah. Tuan-puan tak tahu pula kan. Geng mana ustaz yang tolak 3 boleh rujuk balik? Carilah sendiri. Sebab dia sensitif sikit Pak Wahab ni. Sebab dia pun, mereka pun mengaku Syafi'i. Tu pelik tu kan. Mereka mengaku Syafi'i, mereka tak nak mengaku Syekh Abdul Wahab. Bermakna ada something wrong kat situ. Kalau betul lah Syekh Abdul Wahab ni benar, kenapa mereka malu dan segan nak mengaku saya orang mazhab Syekh Abdul Wahab, saya Wahabi? Kenapa? Mana salah Wahabi? Saya ni orang Wahabi. Dia tak mengaku. Bahkan orang kata dia Wahabi, dia marah. Kami Syafi'i. Kami ikut majoriti Syafi'i. Kenapa gelar kepada Wahabi? Apabila kami selisih pendapat dengan Syafi'i, terus dicop kami Wahabi, terus dilabelkan kami Wahabi, terus digam kami masuk negeri-negeri Ahlussunnah wal Jamaah. Marah pok dia. Maknanya ada something wrong kat situ. Dia tak nak berapa kemah sangat. Kalau betul kemah, kita bubuh di belakang tu Al-Wahabi. Contoh tuan-puan, contoh saja. Ulama dulu ni, tuan-tuan tengok dalam kitab, dia akan tulis di belakang itu Al-Makki Al-Syafi'i. Makki Al-Syafi'i. Makki tu ni sebuah tempat lahir dia, tempat tinggal dia di Mekah. Dan yang belakang itu Syafi'i, ni sebuah mazhab dia. Azhar Ramli Al-Kelantani Al-Syafi'i. Bubuh Syafi'i belakang. Kenapa? Kerana kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Majoriti ulama dulu tuan-puan. Kita tengok kitab ada kitab mazhab Hanafi tuan-puan. Maliki. Kitab Maliki di belakang itu dia akan tulis Al-Maliki. Kenapa? Dia nak nisbah dia ini pahaman mazhab Maliki. Tapi kenapa ulama Wahabi ataupun ustaz-ustaz Wahabi sekarang ni dia tak nak nisbahkan diri dia pada Wahabi? Dah dia kata Syekh Abdul Wahab ini tokoh besar. Ibnu Taimiyah ni tokoh besar. Dan nikah dengan tiada wali, contoh ketiga. Dan tiada saksi, contoh keempat. Dan tolak 3 tiada syarat kena wati oleh muhallil, contoh kelima. Ini semua contoh-contoh yang tidak boleh diikut. Hanya apabila muhallil talaq, maka sah nikah balik dengan suaminya itu. Maka jika qadi hukum sahnya, nasib batal hukum qadi itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, bulan depan baru kita masuk tajuk kitab. Habis dah intro. Lama juga nak habiskan intro. Barulah masuk kitabus salat. Kitab pada menyatakan tata cara dan tata kelola mendirikan solat. Itu barulah masuk kandungan utama kitab kita. Ya. Kita nak jawab soalan tuan-puan sebelum kita break. Kita break 11.30 sekejap je tuan-puan. Dalam lebih kurang 2-3 minit saja sebab kita nak minum pun tak boleh. Kita pihak pengajar tak sediakan minuman hari ni. Dia pakak-pakak minum petani lah di rumah masing-masing. Jadi kita break sekejap saja untuk nak ke tandas dan nak betul-betul rak dan sebagainya. Sebelum tu saya nak jawab soalan. Ada berapa? Ada 6 soalan. Soalan pertama saya ulang balik tuan-puan. Saya sempat jawab soalan pertama.
Adakah lebih afdal? Ini pun bagus dari segi mazhab Syafi'i ini. Adakah lebih afdal basuh telinga kanan dahulu kemudian telinga kiri semasa ambil wuduk? Baik. Kenapa diambil kira ni tuan-puan? Ini untuk kita tapau pahala afdal. Kita cakna satu-satu ibadat itu ada pahala wajib, ada pahala sunat dan ada pahala afdal. Kalau kita tahu cara tuan-puan, semua ketiga-tiga standard pahala kita buat. Tapi kalau kita buat cantik, perbuatan kita tu menepati dengan standard afdal, perbuatan kita itu menepati dengan standard sunat, perbuatan kita itu menepati dengan standard wajib, tapi kita tak tahu. Kita buat itu sekadar orang panggil ikut-ikutan. Tak tahu pun yang basuh ini afdal. Dia ingat wajib, maka dia akan dapat pahala afdal. Hanya dapat wajib saja. Itu penting kenapa kita nak tahu tempat satu-satu ibadat itu mana yang kata afdal, mana yang kata wajib untuk dapat markah bonus. Soalan dia, adakah afdal basuh telinga kanan dulu baru telinga kiri, ataupun katanya basuh serentak kedua-duanya sudah memadai dengan sunnah Nabi? Nak buat yang mana? Serentak basuh telinga kanan telinga kiri ni, ataupun kita dahulukan kanan barulah kiri? Kita dah jelas sebelum daripada ni. Cuma saya nak ulang balik formula dia. Jawab dia tuan-puan, kalau telinga dia tak sunat mendahulukan telinga kanan, tak sunat. Telinga kanan dahulu baru telinga kiri, tak sunat. Kalau kita buat juga i'tiqad kita sunat, itu haram. Kenapa? Jangan ubah hukum yang harus jadi sunat, jangan. Itu penting tuan-puan, nampak simple tapi kesan dia agak besar. Kita pegang sunat sedangkan realnya sebenarnya tak sunat, kita mengubah hukum, maka haram hukum dia kalau kita pegang sunat. Jawab dia tuan-puan, tak sunat kita dahulukan telinga kanan baru telinga kiri. Yang kita buat macam mana? Kita boleh buat serentak. Kenapa tuan-puan? Saya nak sebut kenapa. Dia ada formula dia. Okey, formula dia tuan-puan, tiap-tiap ibadat ataupun anggota yang mudah untuk kita dahulukan kanan berbanding kiri, sunat kita dahulukan kanan. Silap, bukan mudah, tak mudah. Kalaulah anggota yang mudah ataupun kita ambil yang mudah dulu tuan-puan, dia sama saja. Saya ulang sekali lagi, kita ambil yang mudah dulu. Tiap-tiap anggota yang mudah untuk kita basuh serentak, kita ambil yang ni dulu, maka tidak sunat kita dahulukan kanan berbanding kiri. Mana contoh tuan-puan? Serentak mudah, muka ada kawasan kanan, ada kawasan kiri. Adakah sunat kita basuh kanan dulu baru selesai kita basuh kiri? Jawapan dia pun sya'am ni dia panggil urusan membasuh muka ini mudah diserentakkan, maka tak sunat dahulukan kanan berbanding kiri. Bahkan kita buat serentak, letaklah mana dulu, kemudian ratakan sampai komplit, serentak. Tak sunat dahulukan kanan berbanding kiri. Tetapi kalaulah, ini sebaliknya, formula kedua ni tak perlu ingat, sebaliknya aja. Sebaliknya, kalaulah sya'an urusan membasuh anggota itu tak mudah untuk diserentakkan, maka sunat dahulukan kanan berbanding kiri. Contoh, tangan tuan-puan, kanan dan kiri, sunat kita dahulukan kanan. Kenapa? Nak serentak ni payah. Walaupun orang lain boleh, kita letak macam tu, orang lain boleh spray dengan paip, boleh. Dia wuduk ni tuan-puan boleh, kita nak orang lain ambil pun boleh.
Dia tak perlu kepada fi'lul fa'il. Nanti kita akan belajar tata cara mengambil wuduk. Dia punya term of condition dia simple berbanding ibadat lain. Dia jadi terbasuh. Siapa nak basuh pun tak kisah. Hujan turun, kita hulu, okey. Kebetulan kawan kita spray air, kita pun tahan, boleh. Ataupun memang kita orang lain tolong jiruskan, boleh. Tak perlu fi'lul fa'il. Tak perlu disyaratkan perbuatan kita, tak perlu. Jadi kalaulah tak mudah untuk serentak, mesti dahulukan kanan berbanding kiri. Kalau mudah serentak, tak sunat kanan. Mana contoh tuan-puan? Kaki sukar untuk diserentakkan, maka sunat dahulukan kaki kanan berbanding kaki kiri. Boleh ke tak tuan-puan basuh tangan kiri dulu? Boleh, sah. Tetapi tak dapat pahala sunat. Kita akan rugi. Ruginya ialah pahala sunat. Wajib tetap dapat. Kenapa? Kerana kita basuh border yang diwajibkan dan kita basuh anggota yang diwajibkan. Anggota wajib tangan kiri dan kanan, dan sempadan wajib dia kita tahu bermula daripada siku sampai hujung jari. Wajib settle. Tapi sunat tak dapat. Apa dia sunat? Dipakejkan tawaran sunat. Ada beberapa sunat. Ada sunat mendahulukan kanan, ada sunat menyelati, ada sunat mewalat. 3 pakej sunat yang kita akan belajar. Maknanya tuan-puan, satu basuhan kita boleh dapat 3 pahala sunat kalau kita tahu cara dia. Itu penting. Tu dia panggil teknik ganda pahala. Bukan main bedal. Basuh wuduk. Ya, wuduk. Mana sunat? Tak tahu. Sunat jangan kira sunat ke afdal ke, kira basuh. Dia mudah tuan-puan. Yang penting dia kata dah ambil wuduk, sudahlah, ada kira sunat afdal apanya. Ni kira pahala tuan-puan. Pengiraan pahala. Untung sikit nak, untung banyak lagi kita nak. Kenapa? Kerana ini keuntungan ini nak kumpul, nak guna balik ketika fasal kita bertukar. Sekarang memanglah tak nampak sangat kan. Apabila kita mati saja tuan-puan, ketika tu roh kita akan terpinga-pinga mencari apa aset yang aku nak sebah ini, nak hidup dalam alam kubur, nak selesa ni, perlu kepada aset pahala. Baik, saya tuan-puan, jawapan yang kedua. Tengok soalan yang kedua. Okey, kesimpulan dia serentak, tak sunat basuh kanan dulu. Kalau basuh kanan dulu okey, tapi bahaya dia basuh kanan dulu takut dia i'tiqad sunat. Itu jangan, bahaya. Tak sunat, jangan sunatkan. Macam tuan-puan ni lah selalu saya sebut. Tuan-puan kan kita kan biasa buat amalan solat hajat. Solat hajat tu tuan-puan, jangan kita ubah hukum. Salah, haram. Solat hajat berjemaah hukum dia harus. Boleh. Bukan sunat. Tak sunat jemaah. Maksudnya tak dapat pahala 27. Tidak. Kalau sunat berjemaah, tuan-puan akan dapat pahala 27. Walaupun pahala itu tak samalah dengan pahala wajib. Contoh tuan-puan, sunat tarawih, boleh tak sembahyang seorang diri di rumah? Boleh. Dapat pahala berapa? Dapat pahala munfarid, seorang diri. Boleh tak solat jemaah? Boleh. Apa hukum dia? Sunat. Dapat pahala sunat. Apa sunat? Dapat pahala jamaah. Walaupun 27 kali ganda itu tak sama dengan wajib, tak sama, tetapi boleh. Maknanya kita nak tuan-puan, kenapa kita solat jemaah? Jangan kerana selesa. Kalau buat seorang diri di rumah, rasa tak feeling, rasa tak bersemangat, nak tak ada orang sallallahu, tak ada siapa pun nak sallallahu, baik di surau, semangat lain macam. Bukan buat ibadat kerana Allah, kerana nafsu dia, nak feeling, nak jumpa kawan, nak meriah, nak selawat. Bukan kerana sunat jemaah. Bukan. Hak tu dia datang sendirilah tuan-puan, fili ni. Setting elok-elok, aku ni kerana Allah Ta'ala. Kenapa aku solat di surau? Aku nak jemaah. Kerana apa? Kerana sunat berjemaah. Di rumah pun boleh jemaah. Isteri kata, ban, aku nak di surau. Kenapa? Kerana sunat memilih tempat yang ramai jemaah dia berbanding di rumah. Itu kerana hukum Allah Ta'ala, bukan kerana nafsu kita. Ban, kenapa nak buka di surau? Di rumah pun boleh. Tak pernah buka dengan saya, kata isteri.
30 hari Ramadan, isteri pun nak berbuka dengan suami. Suami kata, di rumah aku tengok mu tengok aku. Kalau di surau nu meriah, more pelbagai aneka ragam. Di rumah ni je kita. Orang tua tu mungkin masak banyak mana kan, macam Datuk kan, bukan masak banyak mana, banyak pun bukan nak makan dah, tak ada selera tuan-puan tua-tua ni. Tuan-puan lah, saya muda lagi. Saya ikut bedal lagi. Kalau ikut pantam, tak pantam yang bedal lah, membujur lalu melitam patah hulur semua bedal. Tapi oleh kerana kita pun dah mula pantam-pantam sikit-sikit kan, jadi makan pun sikit-sikit lah tuan-puan. Baik, settle. Ingat, kerana Allah Ta'ala. Kerana nak buka puasa di surau pun kerana nak meraihkan kerana Allah Ta'ala. Jadi kena raih juga tuan-puan isteri pun. Sunat meraihkan isteri. Meraih kawan sunat, meraih isteri sunat. Cuma beza tu afdal meraih isteri lah. Kalau bertemu clash, isteri minta buka puasa di rumah, kawan pun minta, AJK pun minta buka puasa di surau. Kalau clash begitu tuan-puan, kena tengok pahala lebih. Pahala lebih dia kira nasab lebih. Orang yang hubung kait, kalaulah kita tolak isteri kita, dia terasa. Kalau tolak AJK pun terasa juga. Tapi isteri terasa dengan AJK terasa. Kalau kita pakai logik akal, kita kena layan isteri AJK lagi lah. Tapi dari segi syarak, dia melihat kedudukan kita. Kedudukan orang dengan kita tu hampir. Yang mana hampir dengan kita? Hampir dengan kita tu pan isteri, anak kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita. Itu formula paling mudah. Formula paling mudah tuan-puan kena dahulukan orang yang hampir. Hampir ni ada dua. Pertama hampir nasab, yang kedua hampir ilmu. Dua-dua ni kena ambil kira. Contoh tuan-puan, kita clash dua. Nak dahulu hak mana? Dahulukan dua ni. Pertamanya orang hampir nasab dengan kita. Yang kedua, orang hampir ilmu dengan kita. Masa ilmu tu, dia itu rakan sepengajian saya. Dia itu guru saya. Dahulukan guru berbanding orang lain. Dahulukan rakan sepengajian kerana dia ada pertalian ilmu dengan kita. Tuan-puan ni kenal ni tuan-puan, dia tak sama dengan tuan-puan kenal kawan lain di pasar. Kawan kita ramai, ada yang berkenalan di office, ada berkenalan di pasar, ada berkenalan tempat jogging, tempat hiking dan sebagainya. Tak sama dengan perkenalan dengan disebabkan oleh ilmu. Silaturahim terbina hubungan ilmu, nilai tinggi, tak sama. Dia kena dahulukan prioriti. Itu untuk dapat pahala afdal saja, bukan haram. Tuan-puan bedal pun tak apa. Kelas ikut akulah hak mana pun tak apa. Cuma nak pahala saja. Jangan tuan-puan kata, kenapa pula tak boleh Ustaz? Bukan tak boleh, jangan silap faham. Boleh, cuma afdalnya kalau kita raih kawan ni dapat pahala afdal. Tak raih pun tak haram. Kenapa kita kelas nak raih yang ni? Itu nak afdal. Nak raih yang mana? Dua-dua ini sama. Soalan yang kedua sih, mudah je soalan kedua tuan-puan. Apa hukum solat dengan mendukun bayi yang baru lepas buang air besar? Mudah je lah. Di mana najisnya tadi isteri saya basuh hanya menggunakan tisu basah. Jadi basuh najis menggunakan tisu tuan-puan, walaupun tisu itu basah, dia termasuk istinja. Jadi istinja ni ada 3 level, 3 standard. Pertamanya standard paling afdal, iaitu istinja menggunakan tisu ataupun batu ataupun pada makna batu dan air. Itu paling afdal, dapat markah double 2. Maksud double 2 tu afdal dapat paling afdal, di atas lagi pada paling afdal. Yang afdal, yang bawah ranking dia tuan, kita istinja, basuh kecil ataupun basuh berak dengan menggunakan air sahaja, tak guna batu. Kita afdal. Macam tuan-puan duk buat hari ni, majoriti kita pilih standard afdal. Tapi dengan syarat kita tahulah. Kalau basuh tak tahu dan tak kena tata cara, tidak ada niat dan sebagainya, memang tak dapat upah lah. Itu standard biasa dah. Basuh daripada umur 50, umur daripada mumayyiz sampai sekarang tak pernah berhenti basuh berak. Dapat ada pahala? Tak pernah niat pun. Tak pernah niat basuh berak kerana Allah Ta'ala. Niat macam mana Ustaz? Ada nawaitu. Kita bak niat kena nawaitu selalu. Nawaitu. Sahaja aku basuh berak kerana Allah Ta'ala.
Jadi oleh kerana basuh berok ni tuan-tuan, dan basuh kecil ni, dia ibadat dia bukan khas. Dia niat dia tu tak protokol macam ibadat khas. Ibadat khas ni dia ada tempat yang khas. Macam puasa niat dia malam. Solat niat dia dalam takbir. Maka berok dan basuh kecil niat dia bila? Mudah, sebelum kita basuh niat. Sedar, makna niat ni sedar. Aku basuh ni kerana Allah. Sebab apa kerana Allah? Kerana perintah Allah. Ada perintah wajib basuh, ada perintah sunat basuh. Dia ada umumnya ada 2 hukum, basuh berok dan basuh kencing. Tapi detail ada 5. Detail ni hukum istinja ada 5. Tetapi basic ada 2. Wajib basuh berok situasi macam mana, sunat basuh berok situasi macam mana, dan ada harus basuh berok, ada makruh basuh dan ada haram basuh. Ada. Makruh tu mudah saja, iaitu membasuh angin yang keluar daripada kubul dubur. Angin keluar daripada kubur, basuh makruh. Tak dapat pahala. Kenapa? Kerana tak sunat basuh. Tak wajib basuh. Apapun basuh harus. Bahkan makruh. Larangan kapal tak sunat basuh. Angin yang keluar melalui faraj, angin yang keluar melalui dubur, tak sunat basuh. Apa dia angin tu? Kentuk lah. Kalau buah angin kita tak faham kan. Kentuk, orang berkentuk, lalu dia pun pergi basuh, masuk tanah basuh. Kenapa? Tanya dia, Tuan Haji, yang basuh ni tak puas hati Ustaz. Kenapa tak puas hati? Adakah keluar bercampur dengan unsur lain? Tak. Kenapa nak basuh? Nak bagi puas lah, sebab tembok banyak sangat. Kalau basuh biasa-biasa tu okey lagi. Ini dia banyak dah sangat. Macam mercun. Dia kena basuh. Tak sunat basuh. Kenapa? Kerana dia bukan najis. Tu hukum istinja. Jadi kena niat tu puan, telitah di hati kita. Baik, ini standard nombor berapa tuan-tuan? Ini standard istinja nombor 3. Istinja nombor 3 standard dia tuan-tuan, menggunakan batu ataupun benda yang sama ciri dengan batu. Standard ketiga, apa hukum? Hukum dia harus sah, tak dapat afdal, tak dapat paling afdal. 3 ranking, pertama sah, yang kedua afdal, yang ketiganya paling afdal. Tetapi ingat tuan-tuan, dia ada sedikit syarat tambahan. Nombor 3 ni, nombor 1, nombor 2 okey. Kalau kita pilih nombor 3, menggunakan batu sahaja tak guna air, guna tisu sahaja tak guna air, dia ada lebih kurang 8 syarat. Dia panggil terma dia untuk kita guna batu dan tisu. Tak memenuhi 8 ini tak boleh, wajib guna air. Kalau guna tisu juga tak sah dia solat. Dan dia mendukun anak yang tak sah basuh, seolah-olah dia mendukun najis, batal solat dia. Batal solat dia. Tetapi kalaulah dapat syarat untuk dia istinja dengan tisu, kalau dapat syarat, antara syarat dia tuan-tuan saya sebut satu saja, syarat dia najis itu kering, tak basah, tak lembab, dan juga najis tidak keluar daripada border. Kalau najis itu keluar daripada border utama sampai meleleh ke tepi, maka wajib guna air, tidak dibenarkan guna batu. Tengok bayi dia ni tuan-tuan, berok ini meleleh ke tepi, bukan berceret-beret, itu meleleh sampai ke punggung. Tu awal lagi, jangan guna tisu, guna batu, wajib guna air. Kalau guna tisu pun untuk lap, kemudian dia guna air. Ni cerita nombor 3, guna tisu saja. Kalau tak lulus guna tisu, dia guna juga, dia dukun anak yang ada najis, batal solat dia. Ataupun dipanggil tak sah solat dia kalau dia rukun awal lagi. Allahu Akbar, awal lagi dah rukun anak. Itu dipanggil tak sah solat, mendukun najis di badan dia, berada najis di badan dia. Tetapi kalau bagi orang yang istinja, yang cukup terma, cukup syarat, contoh dia guna tisu tuan-tuan, najis tak meleleh keluar, najis pula kering, maka dimaafkan untuk diri dia sahaja, orang lain tak boleh. Maksud apa tuan-tuan? Maksud istinja dengan tisu, diri dia sah salat, tetapi tidak dimaaf bagi orang lain. Orang lain jangan sentuh, jangan pandai-pandai sentuh. Contoh tuan-tuan, contoh kita nak berimankan dia, imam tu iman istinja dengan tisu, tak basuh berok tu iman ni. Memanglah tak basuh tapi istinja, jangan cakap tak istinja.
Kita ni syarak istinja merujuk pada dua, tapi kita orang Melayu asing. Syarak tuan-puan, sebut istinja refer kepada basuh dengan air dan basuh ataupun buang dengan batu, istinja. Tapi orang Melayu kita dia asingkan air basuh, tapi kalau guna batu dia panggil istinja. Tak apalah, yang penting kita faham istinja refer kepada dua. Kalau tu iman itu dia solat jenis tak basuh begak, maka kita nak follow dia. Boleh tak follow? Boleh, tapi berhati-hati. Contoh ramai orang buat hari ni tuan-puan, dia pergi nak solat, tu imam dah depan. Ni bukan solat jemaah lah, bukan solat jemaah. Jemaah ni memang kita dah follow siap-siap. Ni kita pergi mana orang dah siap jemaah, tengok siapa tu imam, mana-mana penjuru, mana-mana yang sedang solat, kita pun pergi nak follow dia. Apa yang kita buat tuan-puan, majoriti orang buat, jadi ikut-ikutan. Apa yang dia buat? Sebelum dia takbir ataupun selepas dia takbir, dia akan sentuh tu imam. Ini dia panggil mazhab cuik. Tunggu saya kata cuik. Dia akan sentuh Allahu Akbar, sentuh di bahu tu imam. Allahu Akbar, solat dah dia? Ya solat. Lepas solat dia sentuh tu imam. Kenapa sentuh? Dia nak memberi isyarat kepada imam bahawa dia nak follow, dia nak suruh tu imam tu niatlah mungkin. Adakah betul tata cara ini? Jawab dia tidak. Bahkan ada impap. Apa impap dia? Haram mengganggu orang solat. Tapi bukan itu poin yang saya nak cerita. Poin yang saya nak cerita, kalaulah iman itu kebetulannya dia tak sempat, ataupun memang bukan tak sempat, memang dia nak basuh berak dengan tisu, maka kita sentuh, batal solat kita. Kenapa? Kerana dia masih ada kesan-kesan najis. Tidak maaf pada kita kesan najis yang ada di lubang dubur dia, hanya maaf pada diri dia sahaja. Allahu Akbar, sentuh. Dahlah sentuh tak sunat, pandai sentuh sangat, batal dengan dia. Tu iman tak batal lah. Tu iman dia dimaafkan pada dia. Kenapa tuan-puan? Jawab dia, orang yang istinja dengan batu, tak guna air, dia tak boleh menghilangkan najis secara hakiki. Kenapa? Kerana untuk menghilangkan najis secara hakiki, hanyalah Allah tawarkan satu alat saja yang bernama air. Adapun alat yang kedua ini dia panggil alat alternatif. Batu itu alternatif. Walaupun dibenarkan batu, tetapi dia tak sama standard dengan air. Dimaafkan untuk diri dia. Kenapa? Dia tidak menghilangkan kesan najis yang ada di lubang dubur dia. Settle. Jadi kesimpulan tuan-puan, kita jangan ikut mazhab cuik, haram. Kenapa haram? Karena tak disunatkan kita cuik, tiba-tiba kita cuik, termasuk mengganggu orang solat. Tak boleh. Soalan yang ketiga, kita berhenti dulu kot dah. Dah pukul 12 dah ni. Kita berhenti pukul apa? Pukul 12.30. 12.30 sebab sebelum Zuhur tu panas 12.30. Sebab nak minum air pun tak boleh. Berhenti pun rehat je. Soalan ketiga ni, kita break dulu tuan-puan. Soalan ketiga berjemaah dengan, ada lagi soalan. Okey. Jadi soalan ketiga keempat ni tuan-puan, ya. Okey, pengumuman tuan-puan, pihak Surau An-Najah ada buka meja jualan serai di luar yang ditanam sendiri untuk menjana pendapatan surau kita. Bayar dengan sumbangan ikhlas. Jangan tuan-puan tak perlu akad jual beli, tuan-puan infak saja. Bayaran dengan setulus hati. Siapa pun tak tahu, masuk ke dalam tabun. Jangan tuan-puan niat masuk dalam tabun tu, aku belilah serai ini dengan harga RM2. Jangan. Mana ada nak jual beli. Tuan-puan niat masuk dalam tabun, aku infak kepada surau sebanyak RM100. Ambil serai 2 je. Tak apa, tak masalah. Jangan tanya pula, boleh dah ustaz, saya ambil serai 2 je, saya nak bagi 100. Duk tanya apa soalan macam tu? Bukan jual beli. Dia duk pening lah, dia ingat jual beli. Bukan jual beli. Jual beli kena ada anggota surau tu, wakil, saya jual lah surau ini, saya jual lah serai ini dengan harga satu batan ini RM1. Tak jual, cuma tuan-puan ambil, janganlah ambil free kan, infak lah. Wallahu alam. Kita break sekejap tuan-puan, berapa minit agak-agak?
5 minit boleh 10 minit lama sangat kan. 5 minit saja tuan-puan untuk exercise, untuk tuan-puan nak jogging-jogging, nak pusing setempat, nak hilangkan mengantuk, ataupun nak ke tandas, nak sembang-sembang, boleh. 5 minit kita akan sambung balik jawab soalan nombor 3 dan nombor 4.